nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Dengan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sah, disahkan, dan paling sah. Disahkan dan paling sah. Benda ni sudah berlaku. Disahkan dan tidak boleh disangkal lagi. Benda ni memang sudah berlaku. Tidak dapat disangkal, benda ni sudah berlaku. Jadi menangis darah macam mana pun, benda ni sudah berlaku, ya. Nangis darah kah, nangis air mata kesedihan macam mana pun, benda ni sudah berlaku. Tidak boleh disangkal lagi. Perkara ini sudah berlaku. 5 MP bersatu menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Di dalam kepimpinan, di dalam polisi kerajaan, mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bersatu, Muhyiddin Yassin menangis darah lagi lah. 5 orang MP bersatu sokong Perdana Menteri. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Walaupun sudah 5 MP bersatu sokong Anwar Ibrahim, ini belum selesai. Dikabarkan berita-berita kabar angin laut timur dan barat, angin utara kah, angin timur kah, angin lah, apapun jenis angin sedang bertiup, menyatakan bahawa ini belum selesai. Ini belum selesai dan pasti ada sambungan dia lagi. Pasti ada sambungan lagi. Pasti ada episod seterusnya lagi. Persoalannya ialah siapa dan bila yang seterusnya. Bila itu bukan sebenarnya persoalan, sebab bila-bila pun tidak kisahlah. Tapi siapa itu paling penting lah. Ada sudah angin-angin menyatakan boleh sudah ada pembayang lah, macam-macam lah. Tapi pada hemat saya, pembayang itu hanya pembayang. Pembayang itu hanya pembayang dan jadi pembayang selagi belum sah, selagi itu pembayang itu hanya pembayang saja. Okey. Jadi saya fikir kena tunggulah. Kena tunggu siapa seterusnya. Dan saya bolehlah sahkan kerajaan Anwar ini tidak akan tumbang. Tidak akan tumbang kecuali Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, tumbang tetap tumbang. Macam mana hebat pun kerajaan itu, kalau Tuhan tidak izinkan untuk tumbang, dia tetap tidak akan tumbang. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Isham Jalil pun sudah kena jangkit dengan gagal matematik agaknya. Kerana apa? Tiba-tiba dia kata
ada teori ataupun ya ada satu perkara yang baru dia sebutkan yang tidak masuk akal, tapi tidak pasti kenapa tiba-tiba dia sebut begitu. Yaitu dia kata Barisan Nasional atau UMNO boleh membentuk kerajaan bersama PAS. Kamu tidak ingatkah dulu muafakat nasional itu? Sekarang mau bentuk apa? Kerajaan bersama? Tidak serik-serik lagi kah muafakat nasional itu? Bukankah muafakat nasional itu dulu hampir berjaya, tapi akhirnya gagal? Aduh, kenapa gagal? Sebab waktu itu pemimpin UMNO, ramai pemimpin UMNO kata PAS main dua kolam. PAS sekejap main dengan Bersatu, sekejap main dengan UMNO. Jadi UMNO kata PAS main dua kolam. Jadi sama juga dipersoalkanlah, kenapa Syam Jalil buat cakap macam begitu? Dia tidak sedarkah UMNO tu hanya ada berapa kerusi sangat? Kalaupun semua kerusi UMNO itu kerjasama dengan PAS, tidak juga boleh tumbangkan kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam mana pun tetap tidak juga. Siapa yang dia mau pujuk? Dia mau pujuk orang-orang bebas, berapa orang? 3 orang pun tidak cukup. Siapa lagi yang dia mau pujuk? Dia pujuk GPS GRS. GRS sudah kasih keluar dia punya kenyataan bahawa kemungkinan menolak untuk bekerja sama dengan Bersatu. Jadi kalau sudah menolak kerjasama dengan Bersatu, macam mana lagi GRS mau masuk dalam Perikatan Nasional? Aduh, GPS orang Sarawak memang sudah nekat tidak akan buat apa-apa kerjasama dengan PAS. Tidak. Jadi tidak akanlah. Jadi di mana yang dorang mau cari ni? Kalaupun dapat siapa si Syed Saddiq pun dia belum cukup lagi. Tetap belum cukup. Jadi bingung lah kalau begitu. Macam mana mau cukup? Ini bukan hanya sedikit majoriti yang Anwar Ibrahim ada sekarang, lebih 2/3 majoriti. Jadi bukan mudah. Yang menjadi kenyataan sekarang ini adalah orang-orang dari Bersatu dan PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional, bukan PAS ya. Bersatu dan Perikatan Nasional yang berduyun-duyun sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang berlaku. Jadi Syam Jalil, baguslah, pergilah belajar matematik dulu, pergilah belajar. Tapi kan Syam Jalil ini orang yang hebat. Macam mana dia boleh kena brainwash begini ni ya? Hairan juga. Okey, kita tunggulah apa yang terjadi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Mahathir semakin tua.
Memang itu reality dia lah. Baru tadi saya baca satu hantaran posting di account X Dr. Mahathir Mohamad, Cedet Official. Dia punya tulisan begini, tapi setiap kata-kata dia, setiap rangkap apa yang dia tulis itu saya ingin ulas, saya ingin sedarkan bahwa Mahathir sebenarnya waktu menulis ini dia lupa, dia sudah, mungkin dia nyanyuk sudahlah sebab sudah tua kan, mungkin dia sudah lupa perkara yang melanda dia juga. Sepatutnya tulisan ini sangat sesuai untuk Mahathir sendiri. Makna kata apa yang dia tulis nih, dia ludah ke atas langit, kena di lubang hidung sendiri. Dia tulis kemaman. Nomor 1, kemaman menunjuk bahwa sokongan UMNO merosot lagi. Selagi UMNO bersongkongkol dengan DAP, sokongan kepada UMNO akan terus merosot. Coba kembalikan kepada Mahathir. Kalau Mahathir sepatutnya tulis begini, PRU 15 menunjuk sokongan kepada Mahathir merosot sudah. Tidak ada lagi makna Mahathir dalam politik Malaysia. Oke. Selagi Mahathir tidak bertobat, sokongan pada Mahathir akan terus merosot. Sepatutnya tulisan itu begitu. Rangkap pertama. Rangkap kedua. Dia tulis, semua sedar UMNO bukan lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Perjuangan UMNO ialah untuk duit, untuk selamatkan kepimpinan yang bersengkongkol dengan jenayah. Cuba tulis begini. Sepatutnya Mahathir tulis begini. Semua sedar, Mahathir bukan lagi berjuang untuk sepatutnya yang dia perjuangkan dulu. Tapi perjuangan Mahathir sekarang adalah untuk selamatkan diri sendiri dan supaya terus dapat diterima di dalam politik Malaysia. Yang hairannya sekarang ini hanya PAS dan Bersatu saja yang mau terima Mahathir. Manakala parti lain tidak lagi mau Mahathir ini, sudah tua. Tidak relevan lagi, kalah teruk. Nah, nomor 2. Nomor 3. Dia tulis, lagipun pengundi UMNO bukan lagi ketahui jasa UMNO pada negara. Mereka sudah tua dan tidak aktif lagi dalam arena politik. Ini paling lucu. Sepatutnya Mahathir tulis begini. Lagipun, pengundi-pengundi rakyat Malaysia bukan lagi ketahui jasa Mahathir kepada negara. Mahathir sudah tua dan sepatutnya tidak lagi perlu aktif dalam arena politik. Sepatutnya Mahathir letak jawatanlah, bersara teruslah daripada politik. Jangan kucar-kacirkan politik negara Malaysia. Ini sekarang tahun 2023 sudah Mahathir. Tahun 2023 sudah. Wawasan 2020 kamu tuh di mana sudah? Sekarang tahun 2023 masanya untuk orang-orang muda, bukan untuk orang-orang sudah berusia 90 tahun. Ini zaman moden sudah. Bukan lagi zaman-zaman Mahathir. Zaman Mahathir sudah limpas lah. Orang-orang tua seperti Mahathir sepatutnya tidak lagi aktif dalam arena politik. Itu yang patut dia tulis. Seterusnya, nomor 4, Mahathir tulis, pengundi muda dibesar setelah negara maju. Mereka berpendapat memanglah negara maju sehingga penuh dengan pencakar langit. Peranan UMNO memajukan negara dari kemiskinan dahulu sehingga separuh maju sekarang tidak disedari oleh mereka. Nah betul lah nih. Pengundi muda sekarang telah dibesarkan di negara maju. Bukan lagi zaman Mahathir. Mereka berpendapat memanglah negara maju sehingga penuh dengan pencakar langit. Betul ini. Peranan Mahathir memajukan negara dari kemiskinan dulu tidak lagi disedari oleh orang muda. Betul. Buktinya Mahathir kalah semua. GTA kalah teruk, memalukan. Bagus lagi UMNO. Ada 26. 26 ke 30? Tidak apalah kita kasih diskon sedikit bagi 30 lah. Tidak apalah kita kasih diskon. Dapat lebih daripada 20. Mahathir dapat apa?
Nah, orang muda memang tidak mau Mahathir sudah. Betul itu Mahathir, betul lah. Betul lah bahwa orang muda sekarang tidak lagi menyadari dan sudah lupakan Mahathir. Mahathir patut sadar. Ini bukan zaman dia lagi. Rasanya Mahathir waktu dia tulis ini dia separuh sadar kok. Separuh sadar. Sehingga terkena diri sendiri. Semua yang ditulis itu sepatutnya kena kepada dia. Nomor 5. Mahathir tulis, dalam PRU 16, UMNO akan hapus sama sekali. Yang boleh selamat UMNO ialah pemisahan dari DAP dan kembali kepada perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Pemimpin yang usang perlu digugurkan dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula. Khusus berkenaan kemiskinan orang Melayu. Ini pun kena dengan Mahathir, sebiji kena dekat kepala Mahathir. Dalam PRU 16, Mahathir dah tak ada lagi. Confirm. Dah tak ada lagi dalam radar politik Malaysia. Itu kalau dia belum meninggal dunia lah. 4 tahun dari sekarang, Mahathir akan berusia 102 tahun. Masih ada lagi ke Mahathir dalam radar politik. Itu kalau belum Tuhan panggil dia. Kalau Tuhan sudah panggil dia, sepatutnya begini. Dalam PRU 16, Mahathir tak ada lagi. Yang boleh selamat Mahathir ialah untuk dia membuat amal ibadah, pergi sembahyang banyak-banyak, pergi buat pahala banyak-banyak supaya selamat dunia akhirat. Pemimpin yang usang, orang tua macam Mahathir perlu digugurkan serta-merta. Jangan lagi ikut politik Malaysia. Sudahlah, cukup-cukuplah. Ini bukan zaman Mahathir lagi. Ini bukan zaman kepimpinan Mahathir lagi yang sudah cukup tua. Otaknya bukan otak moden. Ini otak Mahathir sudah otak tua nih. Sudah, kalau orang Sabah bilang bekarat sudah. Dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula. Betul, ini saya setuju. Tapi ayat terakhir perenggan ini, nomor 5 ini, saya tidak setuju. Khusus berkenaan kemiskinan orang Melayu. Saya pikir orang Melayu sekarang tidak lagi ramai yang miskin. Semua sudah maju. Semua sudah maju, pendidikan anak-anak sudah tinggi dan berdaya saing sudah. Mahathir terlalu memandang rendah kepada orang Melayu saya rasa. Mahathir terlalu underestimate orang Melayu. Sepatutnya Mahathir perlu memuji orang Melayu, bukan underestimate orang Melayu. Nomor 6, Mahathir tulis, saya sedih kerana bapa yang menyelamat UMNO pada masa dulu, anak yang mustahkan UMNO setelah ambil alih kepimpinan. Ini saya tiada komen, tapi ini pun kena balik kepada Mahathir. Mahathir sepatutnya dia tulis begini, saya sedih, saya yang selamatkan UMNO ketika UMNO diharamkan oleh ROS. Saya bangunkan UMNO baru, tetapi saya sendiri yang musnahkan UMNO. Dengan kalahkan UMNO pada PRU. Ini yang betul. Kenapa Mahathir tak selamatkan UMNO? Nomor 7. Ini paling tepat. Suka atau tidak, inilah kenyataan. Inilah kenyataan. Betul. Suka atau tidak, inilah kenyataan yang paling betul untuk Mahathir renung-renungkan pada usia yang semakin gelap, tua dan bakal menghilangkan diri selama-lama ini. Inilah dia tulis nomor 8. Inilah message ke Maman. Ini patut ditulis, inilah message rakyat. Rakyat sudah tolak Mahathir. Rakyat sudah tolak Mahathir. Mahathir tidak lagi relevan, kalah teruk. Seluruh parti kalah teruk, tak dapat pun satu pun calon yang Mahathir pertandingkan dulu tidak dapat deposit, termasuk dia dan Mukris, anaknya sendiri dan Mahathir sendiri. Kesian. Ditulis oleh Dr. Mahathir. Terima kasih Tuan Mahathir yang ingatkan kami tentang perkara ini. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.